Saya dah tak pakai labu sayung. Ya, saya pernah pakai labu sayung. Saya tak pakai dah labu sayung. Saya tak pakai dah labu sayung. Dah, saya dengar labu sayung. Saya tak tahu apa itu labu sayung. Adakah adik tahu tentang labu sayung? Tahu? Labu sayung. Mama saya pernah ada. Tapi yang saya muskilnya, apa guna labu sayung tu Siapa sangka salah satu item yang telah dicipta oleh orang tempatan lebih 200 tahun yang lepas masih diguna pakai oleh segelintir pihak pada zaman kini? Seperti yang korang dah tengok tadi, dalam video kali ini kami akan berkongsi sedikit sebanyak tentang salah satu kraft tangan tradisional Malaysia, iaitu labu sayung. Ia juga salah satu item yang telah banyak menolong nenek moyang kita pada zaman dahulu kala dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Tahukah anda semua yang sebenarnya labu sayung ni bukan sahaja boleh menyimpan air, tapi air yang dah terkandung dekat dalam labu sayung tersebut mampu disejukkan secara semula jadi. Menurut Encik Salihin dalam sesi temu bualnya bersama Destinasi TV Channel, mengikut pengetahuannya sebagai seorang artis dan pembuat tembikar, idea orang dahulu menghasilkan labu sayung ini berkemungkinan diadaptasi daripada air yang telah bertakung di atas tanah liat. Apabila air itu dipijak, airnya terasa sejuk. Lalu, tanah liat kemudiannya diolah menjadi medium untuk pembuatan barang kegunaan seharian. Tahukah anda semua yang sebenarnya labu sayung datang dalam banyak variasi dan bentuk? Ada labu sayung gelugur, labu sayung licin dan labu sayung lepak. Sekarang saya akan beritahu anda semua tentang proses pembuatan labu sayung. Proses ini dimulakan dengan penyediaan tanah di mana tanah tersebut akan dijemur sehingga kering dan kepulan tanah yang telah terhasil akan ditumbuk dengan lesung kaki sehingga menjadi debu tanah. Debu tanah itu kemudiannya akan dibancuh dan diuli sehingga rata untuk dibiarkan seketika. Menariknya, proses yang kelihatan senang ini memerlukan ketelitian yang tinggi bagi memastikan tanah tersebut menjadi padat dan bebas dari gelembung. Sekarang, tanah liat yang telah diuli akan dibentukkan dalam bentuk silinder dan diletakkan di atas pinggan. Lalu, ianya akan ditambah dengan tanah liat yang lain untuk membentuk badan, leher dan muncung labu sayung tersebut. Proses yang anda semua tengah lihat sekarang ini adalah proses menepek. Jadi, proses ini digunakan untuk memampatkan badan labu sayung tersebut. Kemudian, labu sayung akan dilurut permukaannya menggunakan sudet buluh supaya ianya kelihatan sama dan licin. Labu sayung yang telah siap sebentar tadi akan dibiarkan kering sebelum dihiasi dengan motif. Kalau anda semua nak tahu, labu sayung selalunya menggunakan corak flora seperti bunga cengkeh, bunga susu kelapa, daun sirih, bunga tanjung dan untuk corak geometri pula, corak seperti motif S atau X akan digunakan bersesuaian dengan labu sayung tersebut. Akhir sekali, labu sayung ni akan dibiarkan kering dan akan dibakar. Proses pembakaran terbahagi kepada 3 peringkat iaitu menyalai, membakar dan menyempuh. Labu yang cukup kering disalai menggunakan bahang api, sabut kelapa kering dan sedikit kayu kering yang dibakar. Menurut orang tempatan, Encik Mio Amaran bin Ibrahim ada menyatakan tentang asal-usul pembuatan labu sayung. Menurut beliau, pembuatan labu sayung telah dimulakan oleh Tok Kalok yang dikatakan datang dari daerah Minangkabau, Sumatera. Tok Kalok mula memperkenalkan penciptaan tembikar daripada tanah liat pada kira-kira tahun 1810. Tok Kalok merupakan seorang yang mempunyai hubungan yang amat rapat dengan istana. Beliau dikatakan telah dianugerahi sebidang tanah oleh Sultan di kampung Kepala Bendang sebagai penghargaan jasa dan kepandaiannya dalam membuat hasil kraftangan seperti pedang, parang, keris dan juga tembikar. Tok Kalok dan isterinya Fatimah mahir dalam pembuatan labu sayung.
Mereka membantu penduduk tempatan dengan mengajar pembuatan labu sayung sehingga penduduk di kampung tersebut mahir dalam membuat labu sayung. Kini negeri Perak terkenal dengan kraf tangan labu sayung yang membantu ekonomi penduduk tempatan serta meningkatkan pendapatan mereka. Labu sayung yang berasal dari daerah Sayung dianggap paling berkualiti dan terbaik di seluruh Perak kerana tanahnya yang didakwa lebih baik dan berkualiti. Pada zaman moden kini, terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh peniaga dan juga pengusaha labu sayung, terutamanya pada musim COVID yang melanda dunia sekarang. Antara cabaran yang dihadapi ialah perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam penghasilan atau pembuatan labu sayung, seperti mesin-mesin besar yang berkuasa tinggi, acuan dan sebagainya. Hal ini membuatkan pembuatan asal labu sayung yang sepenuhnya menggunakan kemahiran tangan semakin dilupakan dan semakin hilang. Hal ini juga disebabkan oleh pembuatan labu sayung secara tradisional memerlukan penelitian yang amat tinggi, remeh dan juga memerlukan masa yang amat lama. Hal ini membuatkan ramai pengusaha tidak mahu meneruskan pembuatan labu sayung secara tradisional ini. Ini menunjukkan banyak perubahan berlaku dalam penghasilan labu sayung yang lebih moden dengan corak-corak yang baharu dan juga kepelbagaian penggunaan. Bermulanya serangan pandemik COVID-19 pada Mac 2020 yang lalu amat memberi kesan kepada semua sektor perniagaan termasuklah perniagaan labu sayung. Atas sebab Perintah Kawalan Pergerakan, sebarang aktiviti luar tidak dapat dijalankan termasuklah aktiviti pelancongan. Hal ini membuatkan pengusaha labu sayung menerima kekurangan pelancong dan pelanggan. Produk mereka juga tidak dapat di pasar luas. Menurut Encik Hakim bin Ismail, pengusaha labu sayung dari Bidan Enterprise, beliau menghadapi cabaran dalam perniagaan labu sayung ini ketika pandemik COVID-19 melanda dunia. Beliau menghadapi kekurangan pelanggan dan juga pengunjung untuk datang ke bengkel. Namun begitu, beliau masih berusaha memasarkan produk-produk beliau dengan menggunakan platform social media seperti Facebook, Instagram dan Shopee. Terdapat pelbagai cara bagi mengekalkan warisan labu sayung yang telah wujud 200 tahun yang lalu. Antaranya ialah merangka satu kreativiti yang baharu yang tidak menghilangkan keaslian dan keindahan seni labu sayung. Selain itu, boleh juga mempelbagaikan produk dan berinovasi seperti membuat lampu tidur dan sebagainya. Puan Azwin Aksan, pensyarah UiTM Bandaraya Melaka berpendapat bahawa menambah inovasi dan kreativiti kepada produk yang sedia ada tidak sama sekali mencacatkan keasliannya. Ia tidak menjadi masalah sekiranya perubahan tersebut dapat menambah baik pendapatan dan menaik taraf ekonomi orang tempatan. Pada zaman moden kini, labu sayung semakin kurang digunakan. Hal ini kerana perkembangan teknologi yang banyak menghasilkan bekas-bekas minuman. Ciptaan baharu ini juga lebih mudah digunakan berbanding dengan labu sayung yang berat dan sukar untuk dijaga. Menurut Encik Mio Amaran bin Ibrahim yang berasal dari Kuala Kangsar, Perak, penggunaan labu sayung sudah semakin kurang oleh rakyat Malaysia. Hal ini demikian dengan teknologi moden yang semakin berkembang seperti water cooler, botol air yang boleh dibawa ke mana-mana dan juga termos yang boleh menahan suhu air. Zaman moden ni labu sayung dah tak ada orang pakai lah. Kalau ada pun orang cuma buat untuk perhiasan, buat bagi bodus untuk orang kahwin kan. Buat yang kecil-kecil je lah. Itu kalau nak mencari untuk orang pakai rasanya tak ada dah rasanya. Orang banyak pakai barang plastik je. Plastik murah lah. Namun begitu, Encik Hakim bin Ismail mengatakan bahawa labu sayung masih lagi digunakan oleh rakyat Malaysia atas tujuan-tujuan tertentu seperti perhiasan di dalam rumah, hadiah dan juga untuk tujuan perubatan. Hal ini kerana Encik Hakim masih lagi mendapat tempahan labu sayung. Puan Azwin Aksan juga ada berkongsi pengalaman beliau yang masih menggunakan labu sayung di rumahnya. Beliau menggunakan labu sayung bertujuan untuk mendapatkan khasiat yang baik dari labu sayung tersebut. Namun begitu, beliau tidak sering menggunakan labu sayung kerana proses pembersihannya yang amat remeh dan susah. Labu sayung wajar untuk dijadikan salah satu produk pelancongan negara Malaysia kerana ia merupakan hasil kraf tangan tradisional yang telah wujud 200 tahun yang lalu.
Labu sayung juga tidak datang hanya dengan satu bentuk, malah mempunyai pelbagai bentuk, jenis, corak dan warna. Ia juga mempunyai cara pembuatan yang sangat unik dan penuh berkemahiran. Menurut Encik Rizwan bin Hamli, juga seorang pengusaha labu sayung dari Windcraft Labu Sayung, labu sayung kini mempunyai banyak keunikan sehingga ia dapat menjadi produk pelancongan dengan pelbagai kegunaan seperti lampu tidur, bekas bunga, tabung duit dan banyak lagi. Beliau juga berpendapat bahawa tradisi pembuatan labu sayung yang wujud ketika ini akan kekal dalam masa 10 hingga 15 tahun akan datang. Hal ini kerana populariti yang dimiliki labu sayung sejak dari zaman dahulu lagi. Berkemungkinan pada masa akan datang ia akan berkembang dengan lebih berinovasi dan lebih kreatif. Baiklah, kita dapat melihat bahawa orang muda zaman sekarang tidak tahu apa itu labu sayung dan malah mereka tidak menggunakannya seperti mana orang dahulu menggunakannya. Kita juga dapat mengetahui keunikan labu sayung. Apakah keunikan labu sayung itu sendiri sehingga labu sayung ini boleh menjadi produk pelancongan. Objektif kajian kami juga telah tercapai di mana kami dapat mengetahui cabaran yang dihadapi oleh peniaga dan perusahaan kecil labu sayung. Baiklah, sekian, terima kasih.